Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan puan-puan sekalian, kita agama Islam ni sangat male chauvinist, mementingkan lelaki je. Perempuan tak ada. Sebab tu dalam ceramah saya tak sebut wanita ni macam tak dihiraukan. Baru sekarang saya cakap puan-puan yang mulia. Tidak, saya tak cakap pun. Saya pun termasuk dalam kumpulan orang Islam sejagat yang tak memuliakan wanita dan tak menganggap wanita ni perlu dengar ceramah. Sampailah adanya internet ni. Dulu saya tak berceramah bahasa Inggeris. Sebab ingat orang bukan Islam yang faham Inggeris tak payah nak faham. Bahasa Melayu je. Kemudian Allah bagi faham saya berubah. Kemudian saya tak ada nak perempuan dengar ceramah saya ni. Saya cakap tuan-tuan dan bapa-bapa sekalian. Sekarang saya nak orang perempuan dengar. Saya cakap bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Itu baru betul. Kenapa pula perempuan tak boleh dengar? Dia masuk neraka ya kalau tak beramal. Bukannya dia perempuan bila masuk syurga. Jadi kerja mengajak manusia kepada Allah ni, tak ada Allah bagi tahu ni kerja lelaki. Dia kerja umat ni juga, umat Muhammad SAW, dan dia kerja untuk lelaki dan perempuan. Tapi tak ada. Tak ada perempuan buat kerja dakwah. Dalam jemaah tabligh dia ada jemaah masturat. Dia orang tu bukan buat kerja dakwah. Jemaah tabligh pun bukan buat kerja dakwah. Jemaah masturat dia pun tak buat kerja dakwah. Dia hanya bawa bini dia, beberapa orang jemaah tabligh bentuk jemaah dengan wanita dia, purda tu. Pergi tinggal satu rumah. Di rumah tu dia buat talim, halqa Quran, dengar bayan lelaki. Dan kalau ada perempuan yang di tempat tu datang, baru perempuan yang keluar tu dapat bercakap lah dengan dia. Pentingnya suruh suami keluarnya lah Allah, buat talim di rumah, macam tu lah. Dia tak suruh orang perempuan tu buat kerja dakwah. Ajak bukan Islam masuk Islam, ingatkan orang Islam buat kerja dakwah, kerja ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Tak ada. Lelaki pun tidak, perempuan pun tidak. Jadi jemaah tabligh ni ialah jemaah sebenarnya nak mengajak umat Islam ni beribadahnya. Ibadahnya. Sembahyang, baik, taat, itulah. Yang mereka faham lah. Umumnya orang Islam sama yang faham, Islam ni ibadah. Sembahyang. Itu je lah. Jadi kita orang Islam ni kena banyak sembahyang. Tasbih, baca Quran. Macam tu lah, perempuan mau macam tu, lelaki mau macam tu. Ajak bukan Islam ucap kalimah ni, yang itu sebenarnya dakwah. Dakwah ni mengajak orang kepada Allah. Maksudnya mengajak orang mengucapkan kalimah. Tapi tak bolehlah berhenti kat situ je. Bila dia dah mengucap, ajak dia buat kerja dakwah. Dakwah perintah nombor 1 selepas mengucap sebenarnya.
Tapi kerana dakwah tak dibuatkan perintah, jadi selepas mengucap suruh dia semayang lah. Orang Islam bila dia katakanlah orang bukan Islam masuk Islam, pertama dia suruh dia semayang. Betul atau tidak? Seluruh dunia sejak dulu lagi bukan baru ni je. Orang Islam masuk Islam memula semayang. Ridwan T, Ibit Liu tu ada ikut tabligh sikit lah. Itu dia ingat dakwah, yang bukan dakwah. Orang tabligh seluruh dunia ingat dia buat dakwah. Dia ingat je, tapi dia tak buat kerja dakwah. Dia tak ajak orang kepada Allah, ajak orang beribadah, semayang. Dia dipanggil dakwah. Salah, mereka tak faham. Oh, Dr. Nasrah aja faham, orang lain semua tak faham. Iyalah, sebab ayat Quran tu, waman ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah. Perkataan siapa yang lebih baik dia perkataan mengajak manusia kepada Allah. Itu dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Orang tabligh mengajak orang ke masjid, mengajak orang ke rumah masyarakat tu. Apa kerja dakwah? Nampak sangat umat ni dah lama sangat tinggal kerja dakwah, dah tak tahu dah apa dakwah. Nabi-nabi dia jumpa bukan Islam tu kat Mekah tu, Nabi kita. Dan Nabi-nabi lain ajak mereka ucap kalimah. Dan bila mereka dah ucap kalimah, ajak mereka buat kerja yang Nabi buat. Ajak orang lain juga ucap kalimah yang bukan Islam. Sebab itu iman dia jadi kuat. Dia buat kerja dakwah. Kita dah masuk Islam, tak buat, ajak dia kerja dakwah. So semayang. Kalau sekiranya bulan tu bulan puasa, kena semayang tarawih juga. Semayang witir lagi 20 rakaat. Kena puasa lagi. Dia baru je masuk Islam. Orang bukan Islam tu rasa letih lah dia mula masuk Islam. Dan kena semayang 5 waktu, 20 rakaat, 3 witir. Letih dia bilang. Semalam je. Yang dia suka makan tu lah. Buka puasa, morek. Jadi Islam ni jadi agama yang memberatkan. Kalau orang tu mula masuk Islam lah, dia pun heran. Dia kata tengok orang Islam lain yang dah lama mengucap tu, tak ada pun dia suruh. Aku yang baru mengucap, dia suruh macam-macam. Ini dah tak betul dia kata. Malas lah. Malas masuk Islam. Kenapa? Salah faham orang Islam. Salah faham besar. Banyak salah faham orang Islam tentang Islam. Banyak. Bukan sikit. Banyak. Dengan izin Allah dalam Quran yang saya tafsir tu, macam-macam saya cakap. Yang orang Islam buat salah tu, semua saya beritahu itu salah, yang betul ini, itu salah, yang betul ini, itu salah, yang betul ini. Hampir seluruh tafsir saya. Banyak sangat yang salah. Kenapa banyak sangat yang salah? Atas pun dah salah, yang perintah pertama pun salah. Islam yang begitu lama, bukan zaman Muhammad Islam, zaman Adam ni Islam agama. Bukan bila Nabi Muhammad agama Islam, Nabi Musa bukan. Musa pun agama Islam. Tapi semua tak dapat faham. Heran tak? Tiba-tiba pula Dr. Nasrah yang paling faham. Kamu kira macam heran tak? Hello, heran tak? Dah pula dia bukan ulama. Dia tak ada belajar madrasah. Dia doktor mata pula. Dan doktor merawat dengan kaedah bukan dadah. Saya doktor merawat penyakit ya, tapi tak menggunakan dadah. Oh, yang menggunakan dadah panggil doktor. Yang bukan ni bukan. Doktor ni orang yang merawat orang. Oh, dengan izin Allah orang tu boleh sembuh. Itu baru doktor. Saya boleh merawat orang sakit mental jadi sembuh, tak dipanggil doktor. Oh, dia bukan doktor sebab dia tak belajar
belajar ni, yalah kau belajar tinggi tapi tak boleh sembuhkan orang sakit mental. Tapi panggil doktor. Doktor Nasar bukan doktor, dia doktor mata. Dia yang selalu cakap lah. Ya. Doktor yang bagi ubat yang orang tak boleh sembuh. Tak ada. Salah. Begitu saja ulama dia orang panggil, yang belajar madrasah, semua banyak salah. Salah semua. Orang Islam menganggap semayang aja ibadah penting. Lain tak ada. Itu salah. Yang paling penting bukan semayang, yang paling penting dakwah. Salah. Besar punya salah. Bukan salah bau ni, dulu lagi. Aduh. Payah nak faham perintah Allah ni kata. Jangan, bukan senang. Nak faham perintah Islam ni bukan senang. Kalau senang, dulu lagi dia orang faham. Payah nak faham. Baca Quran tu, payah nak faham. Allah SWT bagi tahu orang yang takwa ni, orang yang menunaikan janji dia. Macam mana nak faham tu? Janji yang dibuat pada orang dan pada Allah dia. Apa makna menunaikan janji? Di mana dalam ayat tu, seluruh ayat tu tak ada kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, tak ada. Sedangkan tak boleh tak jadi takwa, tak boleh nak jadi takwa kalau tak buat kerja tu. Tapi tak ada disebut ayat Quran. Kena ditafsir. Bila Allah kata mereka menunaikan janji ni, orang yang mengucap kalimah dan tunaikan janji ni. Tunaikan janji ni makna tunaikan keinginan Allah lah kan. Macam kita kalimah nikah, tunaikan keinginan bini. Macam Sufyan siang, dia sebut kalimah nikah pada bini dia tu. Bini dia tiap-tiap malam nak seks. Sufyan terpaksa lah menunaikannya walaupun dia tak berapa nak. Dia kencing manis, darah tinggi. Tiap malam, setiap hari saya tanya dia, kau buat seks? Ya. Dia nak, dia kata. Semalam seks Sufyan. Berehat. Dia nak tak? Nak ke dia tidur awal. Jadi itulah janji. Nikah tu kalimah janji ya. Kan? Jadi kalimah la ilaha illallah Muhammad adalah kalimah janji. Kita berjanji nak menunaikan keinginan Allah. Keinginan Allah apa dia? Semua manusia ni beriman dan beramal lah soleh. Jadi untuk maksud menunaikan janji, kita buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Di situ ditafsir ayat tu. Betul tak? Mana ada orang nak faham macam ni? Kalau menunaikan janji tu, itu macam bayar hutang. Itu, ini, jadi payah Quran ni nak dipaham ni dalam bahasa ni. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Perkataan siapa lebih baik? Nak ditafsir, nak diguna di mana? Bukan boleh waman. Perkataan siapa lebih baik? Dia perkataan mengajak manusia kepada Allah. Itu je. Dalam lagi ayat tu. Lautan dalam dia. Dan ditafsir panjang. Jadi bukan semua orang boleh faham Quran dan boleh tafsir dengan betul. Seorang aja ni. Samad ni tak tahu je. Badan besar, perut besar, otak tak. Allah tak bagi. Jadi bukan senang tau. Melainkan orang yang Allah ajar lah. Kalau saja tak boleh. Quran ni perkataan Allah. Nak faham dia bukan bercakap macam kita cakap. Cakap dia dalam. Payah. Jadi kalau setakat nak ikut, jadi apa orang buat hari ni, apa yang ulama suruh dia buat lah. Senang cerita, tak payah nak susah payah. Kita nak baca Quran ni kita tak faham. Macam Kristian, Yahudi, dia nak baca Taurat ini tak faham. Tak payah baca lah, kita tunggu je apa kita punya ulama cakap, padri cakap. Jadi orang Islam
orang Kristian Yahudi, dia sebenarnya ikut padri dia je, rabai dia je, ulama dia je, dia tak tahu lain tak tahu. Kalau ulama dia cakap boleh, dia boleh lah. Kalau dia cakap tak boleh, dia tak boleh lah. Macam mana dia nak lawan, dia pun tak faham. Jadi seluruh dunia ni sebenarnya agama rabai, agama padri, agama syekh Islam. Apa syekh cakap ikutlah. Oi, syekh kata kamu kena pergi tiap-tiap malam, seminggu sekali berzikir dengan aku. Ikut. Ulama tabligh kata kamu kena dengar ceramah aku, ada istimak. Ikut. Keluar 40 hari, 4 bulan ikut. Yang nak ikut lah, yang tak nak ikut, tak nak ikut lah. Jadi agama tu bukan agama Allah, agama ulama. Sebab itu ulama atau orang alim Yahudi Nasrani, dia tukar kitab tu. Dan kitab Taurat Injil tu tak boleh ditukar. Allah tak buat dia tak boleh ditukar. Dia orang tukar habis lah. Dia orang tarik yang tak bagus, dia hilangkan. Jadi apa berlaku? Bible tu Injil dan Taurat kan. Ada yang hilang di Taurat, ada pula kat Injil. Dia orang pun pening. Dalam Injil kata Tuhan tu satu, bukan manusia. Dalam Taurat pula lain. Jadi dia orang kata macam mana pula Taurat lain, Injil lain. Dia menyebabkan satu orang Kristian, preacher of tabligh, preacher of Bible, dia masuk Islam. Dia kata kitab dia ni semua menipu. Sebab semua dah ditukar. Ulama dia mau tukarkan Quran dia. Dan banyak Yahudi masuk Islam. Bukan untuk jadi kasih Allah, bukan. Untuk tukar Islam jadi agama yang rosak. Jadi banyak dari dulu lagi zaman. Banyak yang ulama Islam yang kita kata terkenal dengan ilmu agama ni, kita tak tahu dia betul ulama ke ataupun Yahudi masuk Islam. Banyak Yahudi masuk Islam dan dia orang pandai, bijak, hafal semua hadis, Quran. Kerja dia tukar. Dan kerana dalam Islam ni tak boleh tukar Quran, dia tahu tu, dia tukar hadis. Dia masuk hadis palsu, dia tukar. Jadi orang Islam pula diajar oleh dia nak jadi ulama macam dia orang lah. Pentingkan hadis. Quran langsung tak faham. Jadi orang Yahudi rosak, orang itu rosak, Kristian, Islam rosak. So whole dunia ni rosak. Angkara ulama-ulama lah. Sebab manusia ni dia umum tak faham. Dia ikut ulama, ikut orang alim, Yahudi, Rabbai. Dan Allah bagi tahu. Allah tahulah dia orang buat tu. Dan Allah laknat dia, akan masukkan dia dalam neraka. Tapi Allah tahu, kita tak tahu. Jadi siapa yang boleh tafsir Quran tu? Bila semua mereka yang dikatakan alim tu semua dah rosak, ikut ajaran ulama mereka yang mengajar mereka, yang juga Yahudi masuk Islam untuk merosakkan Islam. Dekat Azhar, dekat mana-mana, Universiti Islam Malaysia ni, semua belajar daripada sana. Daripada ulama Yahudi yang masuk Islam untuk musnahkan Islam. Ulama Kristian. Jadi di seluruh dunia ni ulama Kristian yang masuk Islam. Ulama Yahudi masuk Islam. Dia hafal Quran, hafal hadis dia. Apa tak boleh kata ulama pula. Ada satu orang perempuan tu, dia hafal Quran, hafal hadis. Orang bukan Islam, orang Islam tu kata, kau masuklah Islam. Kau ucap kalimah je, orang panggil kau ulama. Ucap kalimah je, panggil ulama. Dia tak semayang tak apa. Sebab dia hafal Quran, hadis. Jadi Anzala pun nak jadi ulama. Menghafal hadis tak mau, tak boleh. Hafal Quran tak boleh. Ikut ulama Yahudi tu yang rosak. Jadi sebab itulah kerja dakwah ni tak jadi kerja fardu.
Walhal dalam Quran ada. Korban harta untuk kerja dakwah ni tak ada. Tak ada disebut. Kan? Membuat kerja dakwah ni dengan korban harta diri tak ada. Ada dalam Quran. Jadi orang Islam dia tak mau buat kerja dakwah ni sebab ulama dia tak buat. Ulama semua dah rosak. Dah ikut ulama Yahudi yang masuk Islam tu tadi, yang memang berusaha untuk merosakkan Islam dari dulu lagi. Tuan-tuan jangan hairan hari ni kitab-kitab besar, ulama-ulama besar ni, saya dah tanya Allah dah. Kebanyakan mereka tu Yahudi masuk Islam untuk rosakkan Islam. Saya tak mau sebut nama, nanti susah pula. Tapi umumnya hari ni sebab itu kerja dakwah ni tak jadi perintah pertama selepas satu orang tu mengucap. Tak ada. Dari dulu sampai hari ni. Dari zaman Adam lagi. Syaitan musuh kita tu memang tak mau kita buat kerja mengajak manusia kepada Allah ni. Dia memang itu Yahudi jadi rosak semua ulama mereka, semua syaitan ya. Syaitan punya kerja, musuh kita yang merosakkan kita punya faham. Dia tahu kita ni ada nafsu. Nafsu kita ni tak suka korban harta diri, tak suka keluar-keluar jalan Allah, buat kerja dakwah, tak suka. Jadi dia bilang, kau padam jalan ni, tak payah buat ni. Sukalah, seronok ikut nafsu. Ulama-ulama tu ikut nafsu ikut syaitan. Syaitan juga berkuasa dekat dia. Jadi syaitan pun tersengih. Aku dah rosakkan semua, Taurat, Injil, hadis semua. Manusia ni semua rakan aku kat neraka, dia bilang. Jadi dia usahalah supaya masuk neraka semua. Syaitan. Dia tak puas hati. Dan syaitan tahu aku kena rosakkan ulama-ulama ni sebab senang kerja. Aku tak rosakkan dia, aku rosakkan Rashidi ni yang bukan ulama ni. Yang cakap apa pun tak nak dengar, buat apa? Aku nak rosakkan Yahya Yazid tak apa. Kalau aku rosakkan ulama besar tu, semua orang ikut. Dan banyak orang akan rosak. Itu dia punya jalan kerja. Modus operandi dia. Nak merosakkan manusia ni, mula-mula rosakkan ulama ni. Nah, sebab itu saya ni di akhir zaman ni ulama tak dipilih jadi ni, tak ada. Semua dah rosak. Dipilih bukan ulama yang mukhlisin, yang ikhlas, yang baik. Tak ada lagi lah boleh dipilih daripada ulama. Lepas tu orang Islam semua hairan. Sebab dia ingat ulama ni baik. Kenapa dia tak ulama? Kenapa dia tak belajar ni? Belajarlah madrasah. Beria dia nak orang yang belajar madrasah. Kenapa dia tu tak belajar? Dr. Naswar tu. Saya belajar ke tak belajar, saya faham Quran. Bukan makna belajar madrasah tu tak faham Quran, nak buat apa? Tanda saya faham Quran, saya dah tulis tafsir 84 kitab, bukan titik tu. Satu kitab sampai 375 muka surat, satu kitab 350. Boleh Azri buat, boleh kamu buat. Satu buku, dua lain pun tak boleh. Bukan senang ayat-ayat dia tu, tersembunyi semua makna dia tu. Nampak main? Allah Subhanahu Taala bagi tahu orang yang nak jadi takwa ni, Allah bagi tahu ni. Tapi di situ disebut 3 aja daripada 5 rukun Islam. Kenapa tak disebut puasa dan haji? Kena explain tu. Kenapa tak di haji dan puasa? Apa maksud puasa? Apa tujuan Allah bagi haji? Itu nak kena explain. Sebab 5 rukun Islam tu termasuk haji dan puasa, tapi di situ disebut untuk takwa ni 3.
kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan sembahyang dan zakat. Mana lagi dua? Nak diterangkan. Ada orang boleh terang. Tak boleh. Kenapa perintah puasa? Banyakkan orang dia kata untuk dapat takwa. Allah bilang, semoga kamu takwa. Bukan nak dapat takwa. Puasa ni nak dapat sihat. Ada orang tafsir macam ni. Macam mana puasa boleh dapat sihat? Itu nak diterangkan juga. Kalau tak baca tafsir hadis ni, tak tahulah. Semoga kamu takut kepada Allah. Itu ni. Bukan makna dengan puasa boleh dapat takwa. Dengan puasa tak dapat takwa. Kenapa yang banyak puasa tak takwa-takwa? Puasa ni amalan paling senang kalau dibandingkan dengan 4 lagi perintah Allah dalam rukun Islam, rukun kerja. Jadi puasa ni dari Adam AS lagi ada dah. Lama. Tapi kalau puasa menahan lapar dan haus banyak. Tapi puasa kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah, tak ada. Tak ada orang. Macam Hanzalah, dia puasa bukan sebab kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah. Dia puasa sebab mak dia suruh, bapak suruh, semua orang puasa. Puasa dia menahan lapar dan haus saja. Tahun demi tahun puasa, tak takwa juga. Takwa tu 3 lain perintah. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan dengan korban harta diri, sembahyang dan zakat. Puasa untuk sihat. Haji, nanti saya terangkan kenapa haji tak dimasuk. Kerana dia kena buat seumur hidup sekali je. Puasa sebulan setahun. Takkan nak dapat takwa dengan amalan sebulan setahun ni. Dengan sekali seumur hidup. Tak boleh. Kena amalan dibuat hari-hari. Itu sebab nak jadi orang takwa ni 5 hari-hari punya amalan. Buat kerja tak murah bil ma'ruf nahi munkar dengan korban harta diri. Semayang tahajud. Zakat, sedekah, baca Quran. Itu datang dari saya tu. Tak ada siapa lagi cakapnya tu. Banyak perkara dengan izin Allah datang dari saya yang baru tuan. Jadi inilah namanya mujadid. Mujadid tau. Mujadid ni orang yang memperbaharui agama. Agama yang rosak diperbaharui. Bukan buat agama baru, bukan. Jadi saya ni boleh dimasukkan dalam mujadid. Mereka yang diangkat oleh Allah untuk betulkan agama. Kamu pergilah cari Mahdi tu. Mahdi tu namanya yang memperbaharui agama. Ini Mahdi dengan pedang, panglima perang yang akan bunuh semua orang kafir, munafik. Itu Mahdi yang kamu nak ikut. Oh, dia akan buat keadilan. Macam mana keadilan pula? Kau bunuh semua orang pula. Kau bunuh orang kafir, siapa suruh? Ini kita nak bunuh orang kafir, siapa suruh? Allah dia suruh. Tapi Mahdi yang kamu gambarkan yang bunuh orang kafir. Ada satu orang kita tunggu Mahdi, kita akan bunuh semua munafik. Dia tahu munafik mana satu yang dia nak bunuh tu. Jadi kerana itu orang yang percaya Mahdi ni datang, dia orang semua buat persiapan kedatangan dia dengan belajar naik kuda dan pedang, belajar tomoy, belajar ialah pedang, kuda, mana. Banyak madrasah-madrasah yang menunggu kedatangan Mahdi ini, membuatkan murid-murid dia semua masa lapang buat belajar menembak. Bukan menembak, memanah.
Sebab Mahdi datang nanti dia takkan pakai ni. Untuk melawan musuh dia takkan pakai M16 dah. Dia takkan pakai bom. Dia akan pakai pedang. Mahdi digambarkan dengan orang yang panglima perang yang jadi kenapa mereka faham macam ni? Sebab sebelum ini tak pernah ada orang yang boleh menakluk dunia ni jadi ketua, melainkan dia ada kuasa. Dan mereka tu semua penakluk, perang sana, perang situ. Sebab itulah orang Islam menggambarkan Mahdi itu sebagai orang panglima perang. Dan datang dari Madinah. Namanya Muhammad bin Abdullah. Menunggulah sekarang. Yang mana mereka kata tahun ni akan datang. Mau tengok siapa yang praktis pedang sekarang dekat Madinah. Yang memanah. Pergilah cari tu. Yang buat kumpulan ada. Banyak yang mereka nak jadi Mahdi ni ada kumpulan. Semua siap naik kuda. Dulu Asy'ari dia ada kumpulan ahli Badar dekat Thailand dia bentuk. Tu nak dia nak masuk Malaysia dan menyerang lah. Jadi sebenarnya itu yang mereka faham. Faham bahawa Mahdi ni macam buat amal Nabi tak? Buat kerja dakwah tak? Ajak buka Islam, ucap kalimah tak? Bunuh orang Islam. Orang bukan Islam. Ganas Mahdi tu. Macam itu punya rosak umat Islam ni. Sehingga dia fikir Mahdi tu digambarkan sebagai orang yang berani. Dengan bunuh semua kafir dan munafikin, terwujudlah keadilan di dunia. Konon. Macam mana keadilan boleh wujud lah. Tapi orang tak fikir tu. Dia orang pun bersemangat nak bunuh orang kafir. Nak bunuh orang munafikin. Jadi kalau Mahdi datang nak bunuh orang kafir, bunuh orang munafikin, itu bukan Mahdi, itu tipu tu. Mahdi ni orang yang menghidupkan agama. Agama ni hidup dengan apa? Dengan pedang ke? Orang Kristian punya nak burukkan Islam, dia kata Islam ni tersebar dengan pedang. Dalam Quran tak ada satu perkataan pedang tau. Dalam Quran tak ada satu huruf pedang. Dalam Taurat, Injil ada yang dah banyak orang. Macam mana boleh Islam tersebar dengan pedang? Satu perkataan pedang pun tak ada dalam Quran. Yang apa ni, padri masuk Islam cakap Yusuf nama dia. Tak ada satu perkataan pedang. Macam mana boleh Islam tersebar dengan pedang? Mana ada Islam tersebar dengan pedang? Orang Islam berperang menakluk negara ni negara itu. Orang tu masana masuk Islam. Tapi ada je banyak orang sekarang masuk Islam, tak ada perang pun. Amerika sekarang, Europe sekarang, orang masuk Islam ada pedang. Ada orang Islam pergi bunuh, tak ada. Kenapa? Islam bukan berkembang dengan pedang, dia berkembang dengan usaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang patut orang Islam faham. Tentulah Mahdi yang datang dia buat kerja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kerja Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang menaikkan Islam, menghidupkan Islam. Kalau tidak, tak boleh Islam naik. Asbab untuk Islam ni hidup bukan pedang. Asbab untuk Islam hidup ialah kerja. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kerja Nabi-Nabi. Di lorong-lorong, di jalan-jalan yang semua ustaz tak nak buat. Hampir. Terutama ustaz di Malaysia. Sebab dia ustaz penuh bergaya. Ustaz kat Malaysia, ustaz kat India. Mana-mana ustaz lah kat seluruh dunia. Mereka dapat dengan ilmu mereka tu bukan iman, dapat riak dan ujub. Tak? Satu ustaz kat Malaysia ni, dia berceramah. Siapa nama saya tak tahu. Dia sini cakap, saya ikut tabligh 3 hari. Di sana saya belajar. Saya mula ingat saya memang belajar banyak tempat. Bukan Malaysia saja. Indonesia, Egypt, macam-macam tempat dia. So dia keluar 3 hari. Konon nak mengajar orang tabligh.
Bila dia pergi gas, Amir dia cakap, "Ustaz jangan cakap, diam." Ush, aku yang banyak cakap, dia suruh aku diam pula. Allah nak ajar dia. Sampai rumah nombor 1, orang tu marah, orang jemaah tu. Berderu hati aku dah, macam aku nak pampang ni. Lepas tu ada satu orang yang ahli wang gas, "Ustaz sabar, Ustaz. Sabar ni balas buruk dengan baik." Terus dia terperanjat. Mana Ustaz ni? Ustaz ni kenapa dia marah? Dia riak ni. Kalau tak riak, tak marah. Macam Rashidi, orang marah dalam gas. Dia pun marah juga. Kenapa dia marah juga? Sebab apa dia marah juga? Sebab apa dia marah juga? Riak. Macam Ustaz tu lah. Cuba Ustaz tu. Jadi sebenarnya Allah buat jemaah tu kena marah untuk bersihkan riak Ustaz tu. Gas tabligh tu walaupun tak betul, nak ajak orang pergi masjid ni pun dah dapat kena dik. Gas tabligh susah. Apa lagi nak ajak orang mengucap orang bukan Islam lagi. Memang bagus kerja gas ni, terutama gas mengajak manusia macam Nabi ni. Sedangkan yang tabligh mengajak pergi masjid pun kena marah. Itu pun bagus juga, dapat riak hilang. Macam Hanzalah, apa ada riak dia? Dia bukan ulama besar, ngaji pun tak tahu. Kalau gas orang marah, takkanlah nak marah pula, memang dah bodoh. Tapi kalau kamu ustaz tersohor lah kata, macam Ustaz Abdul Samad, cuba disuruh dia gas. Tak nak, tak boleh, tak mampu ni. Immediate dia tak mampu. Bukan tak mampu, sebab bila dimarah tu tak boleh tahan tu. Ustaz-ustaz ni kalau dimarah memang tegar, dan yang marah dia pula bukan ustaz, tak boleh terima. Macam ustaz kan, dia kata dari situlah saya faham. Orang kat masjid ni bukan ustaz pun, baru pergi masjid saja, pacik-pacik tu, ego kan, bekas tentera, bekas pegawai, cuba ajak gas, tak nak, semua tak nak. Gas itulah kerja Nabi, itulah ubat. Macam Sufyan ni, dia gas lah, dia tak tahu apa nak ikut lagi, tapi dia gas 10 minit 20 minit. Dia selalu lambat, dia telefon, "Mana gas?" Lepas tu dia join. Orang tu balik, dia pun balik. Itu tak gas. Dia bolehlah buat gas macam tu. Sebab itu dia tak jadi betul sampai hari ni. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, agama ni hidup hanya dengan kerja Nabi. Kalau umat ini bangun atas kerja Nabi, barulah hidup agama. Kerja Nabi itu yang paling unggul, bukan kerja Nabi yang paling unggul. Pergi gas, pergi dakwah, rumah ke rumah, orang ke orang, ajak orang bukan Islam ucap kalimah. Yang Islam ingatkan dia tentang kalimah, ajak dia buat kerja, ajak dia taat perintah Allah. Yang paling pertama, ajak dia buat kerja dakwah, kerja mengajak mereka macam ajak mereka tunai. Kalau boleh lah. Kalau tidak, cegah dia dengan perkataan. Tidak, doa. Okey.